Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada anda semua. Selamat datang ke channel Kisah Seram Malaysia. Dan semua kisah-kisah yang saya ceritakan kat sini anggaplah sebagai satu hiburan saja ya. Tak ada kena-mengena dengan yang hidup ataupun yang dah meninggal dunia. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan mudahkan segala urusan kita di dunia dan akhirat. Dan semoga Allah berikan syurga buat mak dan ayah kita. Amin amin ya rabbal alamin. Dan tanpa membuang masa, marilah kita terus ke video yang pertama. Baik, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulakan. Okey, tajuk pada video yang pertama ni, tajuk dia kita letak sini, tajuk dia lepak malam. Pada anda semua yang mana suka lepak malam-malam tu, mungkin boleh diambil iktibar dengan cerita pasal melepak malam-malam ni. Baik, kita mulakan. Aku lepak dengan member-member aku malam tu dekat satu mall baru ni. Dalam duk sembang-sembang tu, aku ada beritahu, aku ada bergurau mengusik dengan seorang member ni lah. Kau tahu tak, mall ni dulu bekas tapak penjara tau. Jaga-jaga, balik nanti hati-hati, takut ada yang mengikut balik nanti. Sambil aku pun ketawa-ketawa lah waktu tu. Kataku sambil ketawakan member yang dah berkerut dah kira kan. Dah goyang lah tu agaknya. Sembang punya sembang kat kedai makan tu tak sedar jam dah menunjukkan pukul 10 malam pula. Mall pun waktu tu dah nak tutup Masing-masing bangun untuk bergegas pulang sebab keesokan semuanya masing-masing bekerja. Aku buka Waze dan set alamat rumahku sebab tak berapa familiar tau dengan jalan yang ada kat situ. Jadi sambil aku drive, aku buka radio slow je, layan suasana malam tu. Dalam lebih kurang 20 minit drive, suara kakak Waze tu berbunyi, "Turn right." Maka aku pun aku pun ikutlah arahan dia kan. So dikatanya tiba-tiba, "You have arrived at your destination." Alangkah terkejutnya aku apabila Waze membawa aku patah balik ke mall tadi yang aku tengah lepak dengan kawan aku tadi. Aku pelik, rasanya betul dah aku set alamat rumah aku tadi kan. So aku berhentikan kereta dan cek balik Waze aku. Biar betik Waze ni kan. Sah. Memang aku dah key in tadi alamat rumah aku tau. Tapi tak apa, aku masukkan semula alamat rumah aku sekali lagi untuk cubalah sama ada boleh ke tak boleh ni kan. Kadang-kadang Waze ni gila juga kan. So time ni aku tak rasa apa-apa lagi lah. Aku masih berfikiran positif, husnuzon orang kata. Aku sambung perjalanan ikut arahan Waze balik semula. Dan bila sampai di jalan ataupun cabang yang sama, sekali lagi Waze berbunyi, "Turn right." Which mean jalan yang akan membawa aku patah balik ke mall tadi, dia suruh jalan yang sama juga. Aku dah mula rasa semacam waktu tu. Rasa seram pun dah ada, dah meremang sikit pun dah ada. Dah kenapa Waze memalam buta macam ni pula kan. So aku kuatkan radio sikit untuk hilangkan rasa takut, rasa sunyi dan rasa suram ada dalam kereta aku. So aku decide kali ni aku tak nak follow Waze lah. Aku redah je jalan tu sebab dah tahu dah Waze nanti mesti kasih aku jalan patah balik pergi mall tadi kan. Tapi masalahnya Waze aku ni tak berhenti-henti duk sebut turn right, turn right, turn right. Dah kenapa kan? Padahal aku waktu tu dah atas highway dah, jalan lurus je. Nak turn right, turn celah mana kata dia. So perasaan takut mula menyelubungi diri aku waktu ni. Kali ni memang rasa nak cepat-cepat sampai rumah. Tapi masalahnya dah tak ingat jalan dah ni. Sebab jalan ni tempat aku yang tak biasa pergi kan. So aku pun turn off aplikasi Waze dan drive ikut rasa hati. Baik, kita ikut rasa hati lah orang kata. Sambil follow, tengok-tengok signboard kan. Apa signboard ni kan, untuk menuju ke arah rumah aku. Dalam hati aku menyumpah diri aku ni, sebab aku tadi ni mungkin sebab orang kata, "Elang kau musik-musik orang tadi kan, macam terror sangat lah, last kena usik," kata dia. So sedar tak sedar jam dah menunjukkan hampir pukul 1 pagi. Aku tengok jam,
Dah pukul 1 babe waktu ni. Tapi waktu tu aku masih belum sampai rumah lagi tau. Time ni aku dah rasa nak menangis dah. Biar betul, kau lelaki perempuan ni. Kan, radio aku tadi aku tukarkan channel yang Islamik lah. Biasa IKIM ke apa benda kan, yang ada bacaan ayat-ayat Quran dalam pukul 1 pagi, pukul 12 tengah malam ni. Biasa radio-radio yang Islamik ni dia ada baca-bacaan Quran kan. So sambil tu aku baca surah-surah apa yang aku ingat. So aku cuba tenangkan hati aku sambil aku tengah drive ni lah. Cuba orang kata cekalkan hati lah ni kan. Alhamdulillah, slowly aku dah mula nampak jalan-jalan yang macam aku kenal lah. Macam ni macam jalan aku selalu lalu ni. So aku pecutkan sikit kereta aku sebab nak cepat sampai. So jam dah menunjukkan pukul 2.30 pagi. Setibanya di simpang akhir nak masuk ke pekarangan rumah apartmen yang aku tinggal ni, tiba-tiba ada seekor kucing melintas depan kereta aku. Aku break, mengejut sampai nasib baik aku sempat tekan break tau waktu tu. Entah kenapa lah, waktu aku tengah tekan break tu, aku terasa macam nak berpaling ke kanan. Waktu aku pandang ke kanan tu, belah kanan tu sebenarnya ada satu bus stop tau. Elok berpaling je terpacul satu tubuh yang sangat tinggi, yang luar biasa tau daripada orang biasa. Dia memang tinggi lah. Dia rupanya seperti seorang perempuan Arab yang pakai burqa yang menutupi seluruh wajahnya. Hanya sepasang mata je yang nampak. Pakaian dia tu serba hitam, tapi burqanya tu labuh sampai mencecah jalan tau. Jadinya aku macam terpegun. Aku tengok tengah loading tau, apa yang aku tengah pandang ni. Sambil tengah berdiri rapat, dia ada kat belah kanan kereta aku. Aku perhati je lah. Tiba-tiba baru mungkin otak aku tengah loading tu dah dapat tangkap sesuatu. Bulu roma aku terus naik. Tanpa fikir panjang, aku terus pecut lah. Vroom, tekan minyak, masuk ke dalam apartmen lah. So balik rumah tu tertidur, dan esoknya aku demam seminggu. Sampai sekarang ni aku masih mengingati rupa wanita yang pakai burqa tu. Jadi siapa wanita tu? Dia macam something gangguan lah kan, saya rasa ni. Ataupun memang orang Arab kan memang tinggi. Jadi kita tak tahulah apa yang dia nampak. Mungkin dia masih dalam keadaan takut agaknya waktu tu kan. Jadi ini adalah kisah yang pertama. Kita sambung dengan kisah yang kedua. Harap anda enjoy. Stay tune ya. Untuk kisah yang kedua ni, tajuk dia Rumah Sewa Hostel IPTS di Shah Alam. Okey, kita mulakan Hai, Assalamualaikum. Nama aku Husna. Ni konon jadi awet lah kan, suara kena ceria sikit kan. Aku menuntut di sebuah IPTS di Shah Alam. Dia IPTS Shah Alam, siapa yang tahu mungkin boleh komen kat mana ni. Jadi aku duduk di sebuah hostel yang jaraknya nak pergi ke kampus hanya makan masa 5 minit saja. So roommate aku ni adalah 2 orang ya. Dalam satu rumah tu dia ada 2 orang ataupun yang duduk satu bilik dengan dia lah. Nak dijadikan cerita, 4 hari selepas raya tahun 2022, aku ambil keputusan untuk balik ke hostel disebabkan tumpang pakcik aku yang duduk dekat KL. So dah sampai tu, bilik kami tu memang tak ada orang, memang kosong lah. Semua orang mungkin masih berair lagi kan. Roommate aku yang ada pun balik malam besok, ataupun ada yang balik minggu depan pun ada, sebab masih lagi dalam mood perayaan kan. Jadi hostel aku ni dari mula-mula aku duduk situ memang dah kena gangguan guys. Macam waktu mandi, pintu tandas kena ketolak-tolak, macam tu lah mungkin. Bukan aku je roommate aku pun kena sekali tau. Housemate yang lain pun aku tak sure lah, sebab tak pernah tanya. Waktu PKP dulu tu aku duduk sorang-sorang selama sebulan dekat situ. So ada 2 kali jugalah bangun-bangun tidur kasut bersepah-sepah macam ada orang mengamuk dekat dalam rumah aku ni. Tapi yang tu aku masih rasa okey lagi, sebab entahlah, aku pun tak rasa takut. Cuma waktu tu aku cuma rasa macam pelik, siapa pula yang buat sepah ni kan. Okey,
Lagi satu, sejak hari first aku duduk sampailah last aku duduk situ, hampir 3 tahun aku duduk kat situ. Setiap hari, setiap masa, setiap saat aku akan dengar macam bunyi orang seret-seret kursi daripada tingkat atas. Mungkin macam tu lah kan bunyi dia kan. Tapi macam tu lah. Biasanya kalau macam tu mungkin ada gangguan kot. Sebab saya selalu dengar cerita pun macam tu juga. Jadi cerita-cerita yang tadi tu, itu bukan itu yang aku nak cerita sebenarnya. Sebab ada something else yang lebih menyeramkan pada aku. Jadi aku nak ceritakan perkara yang itulah. Okey, kita mula cerita dia macam ni. Malam pertama, aku tak ingat masa tu housemate aku ada ataupun tak ada. Sebab tak rapat pun sangat dengan diorang, ataupun aku memang kurang sikit berbual dengan diorang lah. Aku duduk di utara Semenanjung. So bila sampai pun memang dah malam lah, sampai dekat rumah aku ni lah. Lepas masuk bilik semua, aku pun macam biasa scroll handphone lah, sosmed, tengok Instagram, tengok Facebook, tengok TikTok pun semua lah. Tiba-tiba tombol bilik aku tu macam ada orang pulas daripada luar dan macam tolak nak masuk. Macam tu lah mungkin kan. So sumpah waktu tu aku takut sangat. Waktu tu lama juga tombol pintu tu pulas-pulas macam tu, macam orang nak masuk lah kan. Bilik aku ni ada tingkap, so aku intai celah-celah tingkap tu nak tengok kod ada Ika ke Pika ke. Ika dengan Pika ni dia aku punya roommate lah. Nak kenakan, mungkin dia orang ni nak mengenakan aku waktu tu. Tapi memang tak ada orang. Aku pun mula text kawan-kawan aku. Aku text boyfriend aku. Aku semua tanya. Waktu tu sekarang, yelah ni cerita pasal waktu tu dia punya boyfriend lah. Dia text kawan-kawan dia waktu tu lah. Dan diorang ni semua sarankan aku supaya pasang ayat-ayat Al-Quran atau cuba nak tenangkan diri lah tu. Lepas dah stop gangguan tu, aku pun tidur lah macam biasa. Itu untuk malam pertama. So pada malam kedua pula, roommate aku Ika balik dan bawa seorang kawan dia nama Amira untuk tumpang sehari dua. Sebab takut juga dia duduk kat rumah dia seorang-seorang. Okey, waktu tu kami pun elok lah berborak ya. Biasalah budak-budak perempuan kan duduk berborak happy-happy kan. Dan aku start cerita apa yang semalam jadi tu. Pasal pintu dalam bilik aku kena buka-buka, kena apa, orang cuba buka-buka tu kan. So guess what, tengah bercerita-cerita ni, tiba-tiba pintu bilik tu seperti jadi macam yang semalam jadi. Orang nak buka pintu tu kan. Cuma Amira yang ketakutan sampai pucat kebiruan muka dia. Mungkin first time dia kena ataupun dia alami perkara-perkara macam ni kan. Tak pernah kena kan. Memang maunya saya pun kalau kena goyang babe. Tapi Amira beranikan diri pergi mengintai dekat celah-celah langsir tu. Dia tengok, tak ada orang, sama juga macam semalam. Ika kat katil, dia dah lemah sebab dia dah macam, dia memang sensitif tau dengan benda-benda aura macam tu. So dia memang dah flat lah. So aku minta Ika bukakan ayat-ayat Al-Quran. Lama benda-benda tu baru nak stop tau. Anyway, sejak malam aku kena ganggu tu, benda tu akan jadi setiap hari. Time-time memang aku semua dah tidur, baru benda tu akan jadi. Jadi aku macam aku sorang-sorang je kena gangguan ni. Okey, itu untuk malam kedua. Dan yang ini untuk malam ketiga, ini malam gangguan yang ketiga ni, benda ni terjadi 2 minggu selepas kejadian yang pertama dengan kedua tadi. Okey, aku dan Ika pun bercerita lah pasal kisah-kisah seram yang berlaku tau kat dalam rumah ni ataupun dekat tempat kita belajar ni. Waktu kami tengah cerita tu, tak ada orang tau kat rumah tu. Sebab housemate aku yang lain semua keluar waktu tu. Waktu tu tak buka lampu sebab lampu entah kenapa dah tiba-tiba ada problem. Dan kadang-kadang boleh buka, kadang-kadang tak boleh buka pula. So kita orang ni macam biarlah, lantaklah, biarlah. Ada nanti adalah, kalau dia dah okey nanti dia hidup balik. Tiba-tiba Ika ni boleh macam terkejut pula. Dia kata dia nampak muka aku ni berubah jadi muka macam muka orang lain tau. Dalam keadaan gelap-gelap tu, tengok muka tiba-tiba jadi macam muka orang lain. So macam muka aku ni jadi macam muka menyeramkan, merenung dia. Sebab tu waktu tu memang aku tengah pandang dia, tapi tak adalah muka aku rasa macam muka orang lain, tapi pada pandangan si Ika ni.
So kita orang decide lah, tukar je lah topik kan. Kan jangan mengundang pula benda ni. Kalau kita cerita pasal dia, sebenarnya ibarat macam kita mengundang, ataupun bila kita cerita pasal dia, dia pun nak tahu apa yang budak-budak ni cerita pasal aku kan. So untuk cerita pada malam yang keempat pula, ini terjadi selepas 6 bulan kejadian yang pertama sekali aku kena kacau. Pulas-pulas tombol pintu ni dan tolak-tolak pintu tu dah jadi perkara biasa. Hari-hari dah terjadi. So aku decide nak balik kampung sekejap. So aku ambil keputusan untuk kemaslah bilik sebelum aku balik kan. Ni bagus. Ini memang bagus lah. Maksudnya dia nak biar nak sebelum nak balik tu dia kemas cantik-cantik, dia elok, jadi orang pun senang hati lah tengok kan. Jadi mana yang siapa yang balik dulu nanti tengok bilik pun kemas. So aku sapu-sapu, susun-susun, buang apa yang tak patut. Pun waktu tu semua balik rumah masing-masing. Maksudnya waktu tu yang tinggal dekat situ cuma aku seorang je. So dah siap kemas semua tu, baliklah. Selepas sebulan lebih macam tu, tiba-tiba pihak management message aku ataupun teks aku, marah, cakap bilik teruk lah, bersepah macam neraka lah apalah kan. So macam aku bukan aku dah kemas ke tu hari. So aku pelik lah. Sampailah hari waktu aku balik semula ke bilik ataupun ke rumah, ke hostel aku tu lah. Allahu Akbar, memang teruk gila guys. Memang bersepah gila, berterabur atas lantai, baju macam-macam lah barang-barang tu. So waktu tu aku macam tergamam. Gila tak tahu siapa pula yang buat ni kan. Nak cakap aku tak tahu, buat management takkanlah management percaya kan, sebab aku yang last keluar. So tak nak aku cakap je lah. Takkan aku nak cakap hantu. Apa masalah juga. Cakap aku pun mengaku je lah, mungkin aku tak kemas. So selepas tu aku pun decide untuk nak pindah keluar daripada bilik tu. Yalah. So aku ambil barang-barang aku tinggalkan barang-barang roommate aku je kat situ. Aku pun tak sure barang-barang roommate aku ni disepahkan ke ataupun tak disepahkan lagi selepas aku keluar daripada bilik tu. So by the way, aku kunci pintu waktu aku nak balik kampung tu. Aku ada kawan yang mahir tau bab macam perkara-perkara macam ni. Dia macam pandai sikit lah. Dia kata kat bilik aku tu betul-betul sebelah katil aku, sebelah bahagian kepala tu, kita baring kan, belah kepala tu ada satu budak perempuan duduk situ. Memang dah lama dah dia duduk dekat situ. Dan ada jin jantan dalam rumah tu katanya. Biasalah rumah-rumah perempuan kan, jadi nak tahu sahih ke tak sahih, itu Allah saja yang tahu. Ini cerita dia macam saya cakap tadi lah. Anggaplah cerita ni sebagai satu hiburan saja. Jangan terlalu serius. Kita enjoy. Sama, saya pun minat cerita seram, anda pun minat, kita sama-sama minat kan. Okey, berakhirlah kisah seram Malaysia untuk kali ini. Sebarang komen, like dan share daripada anda semua amat-amatlah dihargai. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih pada yang dah subscribe di channel ini, dan yang masih belum tu, bantulah saya dengan menekan butang subscribe tu. Setiap subscribe yang anda tekan tu adalah ibarat satu semangat buat saya, untuk saya terus berkarya, untuk bercerita, untuk membuat video-video yang lebih menarik, yang lebih baik dan lebih berkualiti untuk anda semua tonton, insya-Allah. Yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang buruk tu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya akhiri kisah seram Malaysia pada malam ni dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.